Bangunan Cik Khairul. Saya sebagai tamu cadang atau الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين العالمين وخصوصا إلى حجر بن موسى وسلم هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan hidayah, taufik, anah, ta'yid. Pada malam ni kita dapat sama-sama sekali lagi kita sambung pembacaan kitab Minhaj kita, muka surat yang ke-23 dalam kurungan sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia, hamba itu apabila zuhud ia di dalam dunia teranglah hatinya dengan hikmah. Apabila seseorang itu hati dia ada rasa zahid dengan dunia itu sendiri, maka zahid yang wajib iaitu membenci akan dunia yang haram. Tiap-tiap dunia yang haram maka wajib kita tinggalkan. Ini zuhud yang wajib. Maka zuhud yang sunat iaitu meninggalkan tiap-tiap dunia yang berlebih-lebihan. Dalam erti kata jauhkan daripada diri kita sifat tamak itu sendiri. Maka orang yang ada sifat tamak di dalam hatinya, maka nescaya terkeluar daripadanya zuhud itu sendiri. Sebab itu dunia ni, aqabah awaid yang kita bincangkan, aqabah awaid ni ada 4. Apabila seseorang nak mula-mula sekali nak buat ibadat, apabila seseorang itu mula-mula nak buat baik, apabila seseorang itu mula-mula nak hampir kepada Allah Ta'ala, jadi 4 perkara ini akan ganggu dia. Yang pertama sekali adalah dunia itu sendiri. Yang kedua adalah syaitan. Yang ketiga adalah nafsunya. Dan yang keempat adalah makhluk. Maka benda yang 4 ni, kalau duduk di luar dia senang nak kisahkan, kita senang nak jauhkan. Benda ini apabila dia duduk di dalam baik, kita bincang sikit. Dunia ni apabila dia duduk dekat luar, senang orang nak jauh dunia itu sendiri. Tetapi sifat-sifat ini, apa sifat bagi dunia yang Nabi sebut bahawa sifat bagi dunia itu adalah bangkai, dan sifat bagi bangkai ini adalah busuk. Maka apabila dunia itu duduk di dalam, adanya dalam keadaan diri yang busuk, hati yang busuk, roh yang busuk. Apa hati yang busuk, roh yang busuk? Apabila dunia itu duduk di dalam, maka mula perangai-perangai busuk ini ada dalam jiwa kita. Apa dia? Maka orang dunia ni lah orang jadi tamak. Maka tamak ini satu perkara sifat yang busuk. Hasad, dengan dunia ni orang hasad, dengan dunia ni orang dengki. Maka apabila hati yang busuk, diri yang busuk, roh yang busuk, maka akan keluar sifat-sifat ini. Sifat tamak, sifat hasad, sifat dengki, sifat tidak mencukupi, qanaah dan sebagainya. Tetapi kalau dunia tu duduk di luar, kita senang lari daripada dunia. Dan ramai orang berjaya lari daripada dunia yang di luar. Tetapi dia nak lari daripada dunia yang duduk dalam-dalam diri dia.
Yang keduanya adalah syaitan. Maka apa sifat bagi syaitan? Syaitan ni kalau duduk kat luar senang. Kita baca ayat manzil, baca ayat kursi, baca azan dan sebagainya, syaitan lari. Tapi kalau syaitan itu duduk dalam diri kita, apa sifat bagi syaitan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan. Syaitan ini sifat dia enggan. Syaitan ini sifat dia sombong. Bila kita enggan dengan agama, kita tak mau ikut agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita sombong dengan apa yang ada pada kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang apabila ia sombong akan dirinya dengan barang yang ada pada dirinya, maka orang ni adalah orang yang jahil dengan dirinya dan jahil dengan Allah. Kenapa pula? Kerana dia tidak mengetahui barang yang ada dalam dirinya dan ada pada dirinya, yang ada pada sekeliling dirinya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sombong ni dia tidak sedar diri bahawa dia sombong pada barang yang bukan dia punya. Dia sombong ni dengan barang orang punya. Ini yang dikatakan orang yang bodoh dengan dirinya dan bodoh dengan Tuhannya. Contohnya tuan-tuan, kita pinjam kereta Ferrari kawan kita. Tiba-tiba kita lalu, kita rasa sombong dengan orang. Walhal kereta tu bukan kereta kita. Kereta tu kereta pinjam. Ini orang yang jahil akan dirinya sendiri. Begitulah apabila ia sombong dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Bukan hak dia. Adalah barang yang dianugerahkan oleh Allah. Sebab itu jangan ada sifat syaitan dalam diri kita. Aba wastakbara, enggan, takabur, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya adalah makhluk itu. Maka sifat bagi makhluk adalah lalai, ghafilun. Lalai makhluk ni. Ya. Maka jangan ada, kalau kita nak lari daripada orang senang. Kita tak suka kawan dengan orang ni, kita lari. Tapi sifat orang ini, sifat makhluk ini, lalai ini, yang ada dalam diri kita, ini yang susah kita nak mujahadah. Sentiasa lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa lalai dengan tujuan kita. Sebab itu Minhajul Abidin ini nak menyedarkan kita arah tuju kita. Sebab itu kena muhasabah. Kita ni masing-masing dah tua tuan-tuan. Kita ni bukan muda lagi. Hak duduk depan saya ni tua-tua belaka. Ya, saya pun dah tua, takkan tuan-tuan muda. Ya. Maka Nabi kata, perkara ni selalu saya ulang-ulang. Kalau umur kita bertambah dan ibadat kita tidak bertambah, cilaka kita. Hisab balik. Muhasabah, salat nawafil kita cukup atau tidak? Qabliyah, ba'diyah. Cukup atau tidak? Ya. Kalau tak cukup, maka tuan-tuan cukupkan. Semayang malam kita dapat atau tidak? Kalau tak dapat, tolong dapatkan. Ya. Umur kita bertambah, tetapi akhirat kita tidak bertambah. Maka jangan sampai kita ini dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, nafsu itu sendiri. Apa sifat bagi nafsu? Adalah liar nafsu itu. Apabila diajak pada benda baik, dia liar. Apabila diajak pada benda kebaikan, dia liar. Dia memberontak. Maka nafsu ini, sifat bagi nafsu, memberontak, liar, dia tak mau, dia rasa berat. Maka inilah sifat bagi nafsu. Sifat bagi nafsu. Betul, orang yang boleh duduk pada tempat, membuang sifat syaitan, membuang sifat nafsu, membuang sifat dunia, membuang sifat makhluk, iaitu orang yang apabila hati dia ada kelembutan. Lembut hati dia. Bila hati dia lembut, maka insya-Allah apa yang dia dengar, apa yang dia dapat, maka dia akan hampir kepada Allah. Wa amal salihah, maka dia akan beramal salih. Dalam kitab Minhaj ini di hujung sekali, dalam khatimah dia tuan-tuan,
Dalam khatimah dia kata apa? Seseorang itu hendaklah mengaji, kata dia. Maka jika orang ni tidak mengaji, maka kata ulama, maka orang ini adalah orang yang rugi, kata dia. Kalau dah mengaji, kata ulama, kena beramal. Kalau dia tak mengaji sampai tua dia mengaji, tapi dia tak mau beramal, maka orang ini disebutkan oleh ulama celaka orang ni. Mengaji, jangan terhenti dengan ilmu. Maka kata Imam Ghazali, tujuan kita mengaji supaya kita dapat amal soleh. Ya, supaya kita dapat amal soleh, maka bila dah beramal, kata ulama, maka hendaklah ikhlas. Maka jika tidak ikhlas, ulama kata binasa orang ni. Apa yang binasa? Amalnya binasa. Maka apabila telah ikhlas, maka kata ulama, hendaklah ada takut kepada Allah. Kenapa kena ada takut? Takut amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang pun satu hari tanya dengan saya, Ustaz, saya alhamdulillah lah, setahun saya dapat pergi umrah 2 kali. Saya kata baguslah, tapi jangan mengumpat 3 kali. Saya kata pergi umrah 2 kali, mengumpat 3 kali, ya, jangan kata 3 kali. Kalau mengumpat setahun sekali pun dah cukup. Jangan semua hidup sekali, mengumpat setahun sekali. Habis amalan baik tahun itu, besok tahun depan buat amal lagi, balik mengumpat lagi, habis lagi. Maka hak tinggal adalah kejahatan demi kejahatan demi kejahatan. Sebab itu kita rasa berat nak beramal saleh. Tak boleh juga nak buat baik, tak boleh juga nak tambah kebaikan. Lepas itu saya berseru dengan tuan-tuan, orang yang semayang 2 rakaat tambah jadi 4. Saya pesan untuk diri saya pesan untuk tuan-tuan. Semayang rawatib, semayang sunat rawatib kita, semayang sunat ba'diyah, qabliyah kita, hak yang buat 2 tolong naik 4. Sebab kita orang dah tak ada masa. Takkan nak tunggu 2 nak masuk syurga, tuan-tuan. Buat 4. Orang yang belum istiqamah buat 2, tolong buat. Sebab bila mati, saya ngajar je sebut mati, taklah pula rejab. Mana saya pergi surau, semua orang meninggal. Semalam saya pergi kapal, ustaz, jemaah kita meninggal. Saya pergi ke kemarin, di mana meninggal juga seorang jemaah kita mengaji hak kita. Session 8 lagi belum meninggal. Tu doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Nas tak ada yang mengatakan apabila nak sampai Ramadan ramai orang mati. Tapi doa ini menunjuk kita sampai kepada bulan Ramadan. Tak tahu siapa. Tak, saya mati, tuan-tuan mati. Mati tetap mati. Mati tetap mati. Tapi takkanlah kita ni, orang yang dah nak mati ni tadi, semayang 2 rakaat lagi, naik 4. Malas lah ustaz. Kalau malas, jangan doa minta syurga. Tak payah doa minta itu. Allahumma adkhilna jannatak ma'an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah minta. Orang malas nak masuk syurga kan? Malas? Malas ni tak boleh lah masuk syurga. Ini dinamakan taman ni, iaitu angan-angan. Nanti semayang sunat ba'da isyak kita pakat buat ramai, buat 4 insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan.
Malam ni kita buat 4 insya-Allah. Ya. Bila kita nak buat 4, syaitan pun datang. Kalau tak ikhlas buat 4, dia kata 2 cukup, dia kata. Kalau ada perasaan gitu, itu namanya bisikan syaitan. Ya. Syaitan ni dia tak bagi kita nak buat baik, nak lebih buat baik, dia tak bagi. Tak bagi dia. Baik. Siapa yang zuhud, terang hatinya dengan hikmah, bijaksana dia, Masya Allah, dan menolong segala anggotanya dengan ibadah. Ya. Bila kita tak fikir hal dunia sangat, maka ringan badan kita nak buat ibadah. Kita tengok ya, zaman sekarang orang makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh dengan Allah, makin jauh. Apabila kita sibuk dengan dunia, maka akhirat kita makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya. Dan perkara yang kedua daripada 2 perkara yang wajib ia zuhud dalam dunia, kerana keduanya bahawasanya membanyakkan harga amalnya. Siapa yang zuhud, amal dia Masya Allah tinggi. Dia tak cukup nak buat 2, dia nak buat 4. Hati dia tak kelang kabut. Kita balik cepat pun bini kita tak muda, tuan-tuan. Rupa macam tu juga. Duk kelang kabut nak balik ni, bini kita tu rupa itu juga tak berubah bini kita. Semayang 4 rakaat pun balik pun rupa itu kat bini kita. Kita kelang kabut nak balik pun macam tu kat bini kita. Ya. Kalau kita kelang kabut balik, bini kita jadi muda, seronok. Balik pun tua juga. Semayang 4 rakaat pun tua juga. Semayang 2 rakaat pun tua juga. Buat 4 rakaat. Dan membesarkan qadarnya, ya, dan memuliakan akan dia. Maka senya telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atan min rajulin alimin zahidan qalba khairal wa ahabbu ila Allah ta'ala min ibadatil muta'abbidin ila akhir ana dahr abadan, ya, sarmada. 2 rakaat daripada laki-laki yang alim lagi zahid, hatinya terlebih baik daripada dan terlebih kasih kepada Allah daripada ibadat orang yang beribadat hingga akhir semasa-masa dan semasa-masanya. Masya Allah. Orang buat ibadat dalam keadaan zuhud, ya, 2 rakaat dia itu lebih baik daripada orang yang buat ibadat hal keadaan orang yang buat ibadat itu tidak zahid, yang hubbud dunya. Ya. Maka orang pegang hadis ni, dia kata 2 rakaat cukup dah. Nabi kata 2 rakaat aja. Nak dibandingkan dengan lebih baik, besar kadarnya apabila hati kita tidak tersangkut dengan dunia. Dunia ni cari, tuan-tuan. Dulu saya dah cakap dah, cari dunia. Tapi jangan tersangkut. Jangan tersangkut. Ambil dunia, cari dunia, tapi jangan tersangkut. Maka gunakan dunia itu untuk Allah dan Rasul. Ya. Jangan sampai dunia itu menghalang kita daripada Allah dan Rasul. Apa ubat dia, tuan-tuan? Bila penyakit ni dia ada ubat. Tuan-tuan bangun tengah malam. Bangun tengah malam, tuan-tuan baca aurat ini. Tuan-tuan baca 6 aurat ini. Ya. Dan tiap-tiap satu wirid ini tuan-tuan baca 10 kali. Kenapa nak baca 2/3 malam? Sebab pada waktu 2/3 malam inilah berseru. Allah berseru, malaikat juga berseru. Siapa yang mohon taubat, maka aku ampunkan dosanya. Siapa malam tu 2/3 malam Allah suruh bertasbih, bertakdis, bertahmid. Tuan-tuan, kalau nak hati kita hampir kepada Allah, apa yang saya dapat daripada masyaikh saya, seboleh-boleh saya nak bagi dengan tuan-tuan. Sebab kita tak tahu kita ni tah bila kita nak pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpan perkara ni. Ya.
Saya akan baca 1, 3 kali, 3 kali. Dia ada 6. Ya. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم. Sebut ya Allah, tuan-tuan sebut dalam hati. Ya Allah, umur aku dah banyak ya Allah. Umur aku dah banyak ya Allah, tapi aku malas lagi nak buat ibadat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, dengan sifat Rahman Engkau kurniakan atas aku, berikan atas aku taat dan ibadat, jangan Kau lalaikan akan aku ya Allah hingga akhir hayatku. Ya Rahim, kasihankan aku ya Allah. Ya Latif lam yazal ولتف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين
يا لطيف لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين. Minta Allah lembutkan hati kita, ya Allah. Ultuf bina wal muslimin, ya Allah. Ultuf bina wal muslimin, ya Allah. Ultuf bina wal muslimin. Lembutkan hati kami, ya Arhamar Rahimin. Dan kemudian baca ta'awuz. Allahumma inni a'udhu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yawmil qiyamah. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. Ya Allah, aku mohon perlindungan Engkau daripada kesusahan dunia ini. Dunia ni kalau nak cari dunia tak susah. Tapi dalam dunia kesusahannya nak hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhiq yaumil qiyamah, dan kepayahan di yaumil qiyamah. Kiamat yang kecil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mati itu sendiri. Ya, alhamdulillah malam ni saya ada tuliskan aurat itu tuan-tuan. Jadi saya akan bagi tuan-tuan. Cumanya dalam kertas itu saya tak tuliskan satu benda. Saya nak bagi tuan-tuan satu, iaitu wirid husnul khatimah. Yang ni tuan-tuan kena tulis sendiri. Saya dah baca 6, satu tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan nak mati husnul khatimah. Betul, ulama-ulama Masya Allah mereka mati husnul khatimah. Pendek aja tuan-tuan. Kadang-kadang orang nak amal laqad ja'akum, susah panjang ustaz, Masya Allah. Pendek saja. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah,
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورزقنا أوليائك وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kita nak mati husnul khatimah, coba husnul khatimah ni penentu kita bahagia dekat akhirat. Walaupun dunia kita ni Masya Allah, tapi permulaan akhirat adalah husnul khatimah. Ini permulaan akhirat. Permulaan akhirat husnul khatimah. Siapa yang memandang ia kepada akhirat, dia tahu. Semua orang tahu. Bila kita cerita pasal akhirat, semua orang tahu. Bila kita cerita pasal mati, semua orang tahu. Tapi apabila sifat makhluk itu duduk dalam diri kita, lalai kita Masya Allah. Lalai kita, apabila kita lalai, ketika itu kita lupa bahawa inilah arah tuju kita, iaitu husnul khatimah. Husnul khatimah ni susah tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Bukan senang husnul khatimah ini tuan-tuan. Masya Allah, seperti ulama dulu-dulu Masya Allah, mereka bangun malam, mereka aurat, baca aurat, mereka minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab benda ni mahal. Husnul khatimah ni mahal. Husnul khatimah ni bukan boleh beli tuan-tuan, macam kita beli insurans. Husnul khatimah ni Masya Allah, ini anugerah daripada Allah. Ustaz pun belum tentu husnul khatimah, belum tentu tuan-tuan, ulama pun belum tentu husnul khatimah. Tapi kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maka apabila adalah ibadat itu memulia dan banyak dengan demikian itu, bila dia zahid Masya Allah, mula dia banyakkan ibadat dia. Lepas 2 rakaat insya-Allah. Kita cuba tuan-tuan, kita minta istiqamah. Kita minta istiqamah tuan-tuan ya. Umur kita dah 60, takkan kita tak boleh istiqamah bangun malam. Umur kita bukan sikit ni. 60 tahun, takkan tak boleh tiap-tiap malam bangun malam. 60 tahun tuan-tuan. 60 tahun. Itu pelik. Itu saya kata, kenapa orang boleh bangun malam dekat Mekah, dekat Madinah? Dekat Mekah tiap malam bangun malam, pasal apa boleh? Pasal apa dekat sampai balik rumah kita tak boleh buat? Tiap-tiap malam bangun malam. Kita umur dah banyak dah ni. Dah banyak sangat dah. Kita minta istiqamah dengan Allah. Allah mustaqimna ya Allah. Istiqamahkan kami dalam hal ibadat dan taat. Kita tambah sikit, kita tambah lagi, kita tambah lagi, kita tambah lagi insya-Allah. Kita minta Allah bagi tuan-tuan, jangan kita tak minta. Kita minta Allah bagi. Minta dengan Allah Taala. Kita kena minta dengan Allah, sebab Allah ini yang mempunyai segala-gala. Baik itu dalam kitab Hikam disebut oleh ulama, maka setiap hajat itu hendaklah kau minta kepada aku. Jangan kau minta selain aku. Kalau kau minta selain aku, nescaya aku putuskan kasih pertolongan aku kepada engkau. Aku putuskan, kata Allah. Aku putuskan kasih aku. Kasih pertolongan itu aku putuskan. Sebab bila Allah bagi hajat, tentu Allah yang melepaskan hajat. Manusia ni asbab ya. Itu atas ikhtiari kita. Tapi yang melepaskan segala-galanya adalah Allah. Sebab itu siapa yang buat amal baik kerana orang, bodoh orang ni. Siapa yang tinggalkan jahat kerana orang, bodoh orang ni. Pasal apa pula? Dia buat baik kerana orang, orang tak boleh bagi dia apa-apa.
Orang tak boleh bagi kita rahmat tuan-tuan, pahala pun tak boleh bagi. Kita takut nak buat jahat sebab ada orang. Orang tak boleh bagi kita azab. Tak boleh. Yang boleh bagi kita adalah Allah. Kawan-kawan hak kita sayang ni, besok kita, mereka tinggalkan kita. Hak kawan kita, kan? Satu surau kita ni, kita mati. Kita mati nanti, demo tak ikut mati. Demo nak ikut ke kita masuk liang? Tak, demo pijak lagi badan kita. Kawan kita hak sesama minum dengan kita, pergi makan dengan kita, pergi jalan dengan kita. Jeng pergi Vietnam, dia kata. Oh, kita pergi Vietnam ramai-ramai, dia kata. Pergi Kemboja, jalan dengan kawan Kemboja. Seorang meninggal. Dia tak nak sesama masuk. 6 orang masuk sekali dalam liang. Tak nak dia. Biarlah kau mati seorang, dia kata. Tu kawan baik dia tu, dia pijak juga kawan dia. Dia masuk ke mayat kawan dia dalam liang, lepas tu dia kambus sikit, dia pijak. Kawan dia kata, padat lagi, dia kata. Hak yang duduk bawah tu kawan dia. Pijak bagi padat, dia kata. Pijak bagi padat, dia kata. Kawan dia duduk bawah nun. Hak tu orang yang duduk baik dengan kita pun akan pijak kita. Daripada ujung kaki sampai ujung kepala, dia pijak kita. Nampak tak? Tetap dia pijak kita. Tetap dia pijak kepala kita besok. Tapi dia terlupa nak baca tahlil untuk kita hak pijak kita ni. Baik macam manalah kalau orang rumah kita tak buat majlis tahlil, dia takkan buat tahlil untuk kita. Kawan baik. Tunggulah isteri dia pun kata tolonglah. Nak buat tahlil 3 hari barulah dia datang. Itu pun sebab ada udang masak sambal. Kalau saja-saja buat tahlil kosong dengan kawan-kawan dia sekali tak datang. Kalau nak minta tolong sajanya tak adanya. Ya. Tu kawan baik dia pun tak boleh tolong dia dekat dalam kubur. Hak yang boleh. Amal soleh kita ni jangan buang masa tak. Maka jika engkau kata apa makna zahid padanya dan apa hakikat demikian itu, maka ketahui olehmu bahawasanya zahid itu pada ulama kami rahimahullahu ta'ala, ya, 2 zuhud, 1 zuhud makdur, yakni yang kuasa bagi hamba, yang kedua zuhud yang tiada kuasa bagi hamba, ghairu makdur. Maka zuhud yang kuasa bagi hamba 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, meninggalkan menuntut mafqud daripada dunia. Yakni meninggalkan menuntut yang tiada. Yang tak dituntut oleh Allah Ta'ala. Ini kita boleh kuasa ni. Barang yang tak dituntut oleh syarak, maka jangan kita tuntut dunia ni. Dan ini jangan fikirlah sangat-sangat. Buat je kerja kita ni. Buat je kerja kita ni. Dan yang kedua, menceraikan perhimpunan yang ada padanya. Dan yang ketiga, meninggalkan kehendak dan ikhtiar. Ini kuasa. Tinggalkan apa-apa yang menyebabkan kita jadi khabbud dunya, tinggalkan. Tinggalkan setiap kehendak dan ikhtiar yang tidak bawa kepada akhirah, tinggalkan. Macam tuan-tuan duduk Madinah, duduk Mekah, tuan-tuan tengah zuhud ada. Tuan-tuan mana ada fikir apa? Tuan-tuan ceraikan perhimpunan dunia itu sendiri. Tuan-tuan ceraikan meninggalkan kehendak dan ikhtiar dunia itu sendiri. Tuan-tuan meninggalkan menuntut akan mafqud itu sendiri. Tuan-tuan tak ada fikir apa? Apabila tuan-tuan tinggalkan 3 perkara, pada ketika itu badan tuan-tuan ringan. Itu tuan-tuan boleh pergi semayang awal waktu. Tuan-tuan boleh semayang tahajud di masjid.
2 minggu, Masya Allah. Tuan-tuan boleh buat umrah 7 kali. Tuan-tuan bukan sihat, tuan-tuan. Jalan tak larat ni. Umrah ni jauh, tuan-tuan. Tawaf ini jauh, sa'i ini jauh. Tuan-tuan boleh jalan 7 kilometer, Masya Allah. Lebih 7 kilometer, tuan-tuan jalan. Lillahi ta'ala. Jalan. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Boleh jalan, tuan-tuan, 1 hari 7 kilometer. Jalan. Tak boleh. Tapi 3 perkara itu tidak ada dalam diri kita. Tatkala itu Allah bagi kemudahan atas kita, sebab ni dah tak ada ni. Tapi apabila kita lekatkan balik di sini, pasang balik chip tu, pergi Mekah kita keluarkan soket itu, macam DB elektrik, dia soket dekat DB, kita tanggal 1, dia jadi lancar lah, tuan-tuan. Pasang balik rumah, pasang balik soket dekat DB ni, dia jadi short balik. Itu hak mula short lah tu. Itu kepala short lah. Nanti dia balik gila balik. Manusia sekarang semua tengah gila, Masya Allah. Kita pun fikirkan tentang manusia ni gila, Masya Allah. Maka ketahui olehmu, ada orang cakap dengan saya, Ustaz, ibadat ni kalau buat banyak pun tak ikhlas, apa guna, dia kata. Sembahyang 2 rakaat sudah, dia kata. Makan kalau sampai kenyang tak apa. Makan sikit hidup tak, tuan-tuan? Hidup. Tapi kenapa nak makan sampai kenyang? Benda tu kita suka, kita akan makan sampai kenyang. Padahal makan sikit je. Kalau ikut-ikut kalau ikut-ikut kita makan satu ni dah cukup dah, 1 hari. Tak boleh mati dah. Cukup dah, tubuh badan kita memerlukan, cukup dah. Tapi kita bukan makan 1 genggam. Kita makan 1 talam. Tapi bila ibadat saja, kita kata jangan banyak-banyak, kalau tak ikhlas nak buat apa, dia kata. Kalau dunia banyak tak apa, dia kata. Mata orang Terengganu kata bengong mana. Baik. Makan tak apa banyak-banyak, semayang tak boleh banyak-banyak. Maka zuhud, dia kata, dan ada pun zuhud yang tiada makdur. Sikit lagi saya berhenti, tuan-tuan. Bagi hamba itu maka sejuk pada hati daripada dunia. Ini anugerah. Orang yang hati dia sejuk, mata hati dia daripada dunia. Ini susah ni. Sejuk, dia tak ada rasa tamaan. Apa Allah bagi dia ambil. Apa Allah bagi masa itu, pakailah. Allah tak bagi, sudah. Sebab hak Allah. Allah bagi kita pakai, jadi tak ada pening kepala dah. Apa ada pada kita pakai untuk kebaikan. Bagi orang yang zahid, kemudian adalah zuhud yang ada kuasa bagi hamba itu mendahului bagi zuhud yang tiada makdur. Nak dapat zuhud yang tidak makdur itu, kena zuhud yang makdur dulu. Bagi hamba itu, nak dapat sejuk mata hati itu, kena tinggal hak 3 perceraian tadi. Maka apabila mendatangkan dengan dia oleh hamba dengan bahawa tidak menuntut barang yang tiada padanya daripada dunia, dan bahawa menceraikan barang yang ada padanya, Masya Allah, dan meninggalkan dengan hatinya berkehendak akan dia, Masya Allah, dan memilih akan dia sebab takut akan kebinasaan,
takut akan binasa, mempusakai akan dia demikian sejuk daripada sejuk hati daripada dunia. Maka bila dia tak ada rasa apa-apa dalam diri dia, sejuklah mata hati dia, sejuk mata hatinya, dia tak fikir dah. Dan kerana besar pahalanya, dan inilah pada aku iaitu zahid yang hakiki. Wallahu alam. Setakat ini saja pertemuan kita tuan-tuan pada bulan insya-Allah. Ada ketentuan Tuhan, kita jumpa bulan depan. Bulan depan insya-Allah masih Syaban. Ramadan entahlah dapat jumpa tuan-tuan atau tak. Saya pun nak minta doa tuan-tuan lah. Sebab saya ni sejak daripada almarhum meninggal dunia, tiap kali Ramadan selalu saya sakit 2 minggu. Selalu begitu, dah 3 tahun dah ni. Kalau tahun ni jatuh tahun keempat lah, nyampai Ramadan yang keempat. Dia jadi lazim pula. Selepas arwah meninggal dunia, tiap Ramadannya saya sakit. Sakit tu sampai saya semayang pun, sampai pernah peringkat saya baring lah tuan-tuan. Jadi 3 tahun berturut-turut dah. Jadi tahun ni lah, saya minta sangat doa daripada, bukan saya tak nak sakit, jadi saya banyak benda yang saya tak dapat nak buat. Jadi saya rasa macam kita rasa rugi tuan-tuan. Bukan kata kita tolak ketentuan Allah Ta'ala ni, tak. Tahun ni je saya minta doa daripada jemaah. Saya pergi mana-mana masjid, saya cakap benda ni. Tahun ni lah, 3 tahun lepas saya tak minta pun. Saya tak minta pun doa daripada orang supaya saya sihat Ramadan. Tahun ni je saya minta supaya saya dapat sihat dalam bulan Ramadan. Sebabnya saya rasa macam rugi sangat. Kita duduk terbaring 2 minggu dalam keadaan kita tak boleh nak buat apa, tak boleh nak meratik, tak boleh nak itu, tak boleh, Masya Allah. Jadi rugi itu yang terasa dalam hati saya. Tuan-tuan tolong doakanlah. Itu antara hajat saya pada tahun ini. Mudah-mudahan saya dapat sihat Ramadan ini. Dan saya doakan tuan-tuan juga sihat dalam bulan Ramadan ini, dalam buat ibadah. Buat kadang-kadang hajat kita ini, kita minta dengan Allah, tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala tukarkan hajat kita pada tempat yang lain. Tapi saya tetap redha dengan ketentuan daripada Allah. Kalau Allah bagi saya juga tahun ini, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, saya tetap bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah bagikan kepada saya. Bukan senang Allah nak bagi sakit, tapi senang nak dapat sihat. Sihat senang. Tak gitulah. Kita sihat puluhan tahun. Allah bagi kita sakit 2 minggu, tak apalah. Tapi cumanya dalam hati ni duk terasa begitulah. Kita tak tahu apa yang kehendak daripada Allah. Begitu juga. Dan saya bila tiap-tiap sampai saja bulan Maulid, saya rasa saya nak duduk di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak duduk Madinah. Tapi tak dapat nak buat macam mana, kita duduk di rumah jelah. Duduk rumah jelah. Tapi Allah Ta'ala ni dengar. 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 InsyaAllah. Kita sama-sama lah. Mudah-mudahan. Baik. Tuan-tuan tolong doa juga kita. Madrasah kita sekarang ni ada satu sikit je ujian dari Allah, iaitu madrasah saya yang lama, madrasah kita Raudatul Ulum. Dulu sebelum arwah meninggal dunia, saya mentadbir madrasah saya sendiri, iaitu Raudatul Ulum. Apabila almarhum meninggal dunia, maka saya diamanahkan untuk tadbir sekolah almarhum. Jadi sekarang ni yang tempat almarhum laki-laki dan tempat saya jadikan perempuan. Jadi baru-baru ni tuan-tuan, Masya Allah,
Ada satu hamba Allah, seorang datuk daripada mana, Kuala Lumpur ke, saya pun tak tahu lah. Kok datuk Seksyen 8 ni ke entahlah. Dia nak buat PLKN di kawasan tempat kami ni. Jadi tanahnya telah ditolak, dan kebetulan sebelum dia tolak tanah tu, kami yang bacakan doa selamat supaya dia selamat tolak tanah. Masya Allah, apabila tanah itu telah siap tolak, maka datuk ini telah membuat laporan kepada Majlis Daerah Ulu Selangor yang mengatakan bahawa kami mendirikan beberapa bangunan-bangunan yang tidak ada kebenaran daripada Majlis Daerah Ulu Selangor di atas tanah status pertanian. Jadi pihak Majlis Daerah sekarang ni sedang cuba mengambil tindakan. Jadi tindakan-tindakan susulan. Jadi saya telah merancang beberapa perkara, dan tuan-tuan tolong doakan mudah-mudahan masalah ini selesai dan dibagi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pasti yakin, dan saya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menyiapkan jalan keluarnya, tetapi belum masanya lagi. Jadi saya tak adalah rasa gundah tu, tak ada, alhamdulillah. Bila majlis wakil majlis daerah datang berjumpa dengan saya pun alhamdulillah, saya pun tak ada rasa apa-apa. Ustaz, dia kata ustaz kena hantar pelan-pelan bangunan. Saya kata, dia tanya siapa yang meluluskan bangunan ni. Saya kata yang luluskan bangunan ni saya sendiri, sebab saya yang buat. Dia pun pening kepala dengan saya. Jadi saya kata bahawa sekolah ni kami tak buat secara komersial. Hatta kan duit makan pun kami tak wajib. Kami bukan tak ambil, tak wajib. Maka dia pun tanya, kalau tak ambil duit makan, tak wajib duit makan, macam mana dia mau makan? Maka saya kata alhamdulillah, kalau dulu datangnya 25 kilo beratnya, insya-Allah sebulan lepas itu jadi 28 kilo insya-Allah. Makan, tetap makan pelajar-pelajar ni. Bukan makan itu dengan sebab adanya yuran makan, tidak. Sebab rizqu minallah. Kalau tuan-tuan tanya saya pun dari mana, saya pun tak boleh nak jawab. Macam mana saya pun tak boleh nak jawab. Tuan-tuan tanyalah saya, macam mana ustaz? Ustaz tadbir 2 sekolah ni dengan tak ada apa-apa yuran, saya pun tak boleh jawab. Dulu zaman almarhum tuan-tuan dia bagi tahu perlu 1000 sehari. Sekarang 1500 sehari. Ndak tak ndak. Tapi alhamdulillah kita apa nak buat, angkat tangan je lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau duit ikan sayur satu hari nak 500. Besok pagi Cina ikan telefon, ustaz RM500 dah. Duit ikan. Dia kata dia tak nak 500, 480. Buang tahu 2 ketul. Bukan susah sangat kan? Itu dia. Macam mana tuan-tuan tanya saya pun tak boleh jawab. Saya tak boleh jawab. Macam mana ustaz? Macam mana ustaz takbir ni? Aku pun tak tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kadang-kadang kita nangis tu tuan-tuan. Sebab apa kita menangis? Kadang saya menangis tengah malam tu, kadang-kadang bukanlah setiap malam menangis, taklah sesekali lah. Untuk bangun tu kadang menung saya menangis. Saya kata hebat engkau ya Allah. Hebat engkau. Kau tunjukkan kehebatan engkau ni. Itu yang saya makin lama saya rasa yakin sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin. Itu yang kadang-kadang saya menangis itu bukan sebab apa tuan-tuan. Saya rasa hebat betul Allah Taala ni. Hebat betul Allah Taala ni. Dengan kebesaran Allah, hebat. Sebab saya bukan orang kaya. Kalau saya millionaire, itu lain cerita, memang ada aset. Saya tak ada aset apa-apa. Aset kita wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut
ala hazal hal. Allah tunjukkan kebesaran dia, kebesaran dia, kebesaran dia. Yang kadang-kadang saya duduk tu saya nangis tuan-tuan. Duduk nangis tu bukan sebab apa. Sebab kita tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala tu ya. Bukan sebabkan kita ni orang yang banyak beramal tak banyak ya. Duk lara ya. Kejap kat sembang sana, sembang sini kan. Kejap gelak sana, gelak sini kan. Duk lara je. Tapi bila tengok kebesaran Allah Taala ni, itulah hebatnya Allah. Dari setakat ni insya-Allah, dan insya-Allah risalah tu nanti tuan-tuan boleh ambil. Cuma tuan-tuan dekat belakang tu saya kepilkan satu borang, iaitu borang sumbangan Ramadan. Macam biasa setiap tahun saya mohon RM200 untuk tuan-tuan memberikan sumbangan Ramadan bagi menampung kos kita. Kos ya untuk buka puasa, sahur, moreh dan buka puasa, sebab buka puasa 2 kali budak-budak ni. Lepas sembahyang maghrib, budak ni akan buka puasa dengan korma, kuih-kuih buah. Lepas tu sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib, sembahyang sunat maghrib, ba'diyah maghrib, lepas tu awabin, melahariman awabin, baru makan. Dah wirid semua, lebih kurang kat pukul 8, baru pukul 8 lebih kot. Baru dia mau makan nasi. Lepas tu rehat, pukul 9 baru kami sembahyang isyak. Kami sembahyang isyak lambat sikit. Sebab kita tak ikut pejabat agama. Saya tak percaya dengan pejabat agama. Pejabat agama ni penipu tuan-tuan. Sebab saya punya dulu tauliah Selangor saya. Dulu pegawai takbir, dia jumpa saya, ustaz kami nak perbaharui ustaz punya tauliah. Dia ambil terus dia simpan. Kemudian kita tanya tauliah saya mana? Dia kata ustaz punya tauliah dah kena mansuh, dia kata. Saya kata qadi pun penipu. Kalau qadi penipu takkan kerani pun bohong, betul. Bila qadi penipu tentu kerani pun penipu. Dia daripada bawah sampai atas sama. Itu orang agama tu. Orang agama tu. Kalau orang lain, kita bukan kira pasal tauliah tu, kita kira pasal penipu tu. Tak ada tauliah pun kita ngajar juga. Tangkap pergi masuk penjara, kita uzlah, bukan payah sangat. Lepas tu orang tua saya, dia minta masuk lagi. Sebab apa orang tua saya minta masuk lagi? Dia cerita dengan saya, Nizam dia kata, masa aku duduk dalam lokap, aku boleh semayang satu malam 500 rakaat. Aku boleh khatam Al-Quran satu hari sekali. Pernah aku buat sehari sekali, dia kata 2 hari sekali dapat khatam Quran. Bila Abah keluar daripada lokap, Abah tak boleh nak buat macam mana Abah dalam lokap. Sebab itu Abah minta masuk lagi. Adik saya pun kalau masuk pun alhamdulillah. Sebab tak ada tauliah. Kayak itu. Duduk dalam kita uzlah. Apa nak buat lagi? Takkan nak mengumpat. Nak mengumpat tak boleh. Buat semayang. Semayang lah. Itu yang dibuat oleh ulama-ulama silam. Jadi tuan-tuan boleh pulangkan borang tu insya-Allah bulan depan. Jangan pulang bulan ni. Bulan depan insya-Allah. Bulan depan ada ketentuan Tuhan, saya datang. Kalau tak ada, tuan-tuan dengar saya meninggal, tuan-tuan hadiahkan Fatihah insya-Allah. Tolong-tolong buat tahlil jemaah sini insya-Allah. Itu aja. Saya nakkan doa mak mati ni tak tahu kalau dapat mati cepat pun alhamdulillah, mati lambat pun alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, dengan kerendahan hati kami, dengan kehinaan diri kami, dengan kelemahan kami ya Allah, dengan rasa lalai dan lemah kami kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Zid hidayatan alaina ya Allah, tambahlah hidayahmu atas kami ya Allah.
dalam berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Engkau. Jangan Kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang lalai pada akhir-akhir saat hidup kami ini, ya Allah. Pada akhir-akhir saat kami nak menemui Engkau yang Arhamar Rahimin, berilah kekuatan atas kami, ya Allah, dalam hal agama kami, dalam hal iman kami, dalam hal Islam kami, dan bersihkan ma'rifah kami, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dalam husnul khatimah, seperti mana telah Kau matikan, wafatkan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Engkau telah matikan kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami. Selesaikan segala masalah dunia dan akhirat kami. Kerana Engkaulah yang maha menyelesaikan segala-galanya, ya Allah. Kerana Engkaulah yang mentadbir kami, ya Arhamar Rahimin. Daripada saat kami di alam roh sehinggalah kami sekarang ini, ya Arhamar Rahimin. Dan sehinggalah kami di yaumal akhirah, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ard, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.